Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah, pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 bidang Al-Quran, iaitu tilawatul Quran, tilawah. Untuk tahun 3 ada 2 surah, iaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Asr. Kita mulakan dengan surah Al-Kafirun. Boleh ikut sama-sama Ustazah baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Boleh ya, insya-Allah. Okey, siapa yang nak ulang semula daripada ayat 1 hingga 6 boleh ulang semula. Okey, kita teruskan dengan kita mengenal pasti hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun. Mari kita jom. Okey, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Ustazah baca 6 harakat. Kenapa 6 harakat Ustazah? Okey, untuk kalimah Ar-Rahim, dia adalah terdapat hukum tajwid mad arid li sukun. Mad arid li sukun ialah apabila terdapat mad asli, huruf kedua daripada hujung. Huruf kedua daripada hujung itu adalah huruf ya. Sebelum huruf ya ada huruf yang ketiga daripada hujung, iaitu ha berbaris bawah. Okey, dia adalah mad arid li sukun. Kita boleh baca dia panjang ataupun mad sebanyak 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Okey, kalau 2 harakat, bismillahirrahmanirrahim. Semula 2 harakat, bismillahirrahmanirrahim. Nampak jari Ustazah tunjukkan. Okey, yang kalau 4 harakat, bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Yang ke-6 harakat, bismillahirrahmanirrahim. Okey, muka jari ataupun kita nak kira harakat tu, kita tak boleh laju-laju. Kena tek 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 macam tu. Okey, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat, pertama dalam ayat pertama, qul ya ada tanda tulisan barisnya berbaris berwarna merah, iaitu mad wajib muttasil. Apa dia mad wajib muttasil? Dia ada kembar. Mad wajib muttasil kembarnya mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil persamaannya ialah apabila huruf mad berjumpa dengan hamzah. Huruf mad dia bertemu dengan hamzah. Mana huruf madnya? Ni.
Jadi bacaannya adalah panjang, kita boleh pilih 4 ataupun 5 harakat. Yang Ustazah baca tadi adalah 5 harakat. Dan hukum tajuk yang seterusnya pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, masih juga ada mad arid li sukun dekat hujung ni. Hujung tu kafirun. Jangan daripada ka kita dah kira salah. Kita akan kira dekat run. Kafirun. Kafirun. Okey, ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Semula. La a'budu ma ta'budun. La adalah mad jaiz munfasil sebab apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, yang qul ya ayyuhal kafirun tadi, apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, ya ay, hamzah di dalam kalimah yang pertama ataupun satu kalimah je ya tersebut. Kalau la a'budu ma, huruf madnya ialah alif dekat yang warna merah tu alif, huruf mad. Huruf mad ada 3 ya. Alif, waw, ya. Salah. Jadi yang jumpa dengan hamzah tu ialah alif. Lam alif kan? Alif warna merah tu jumpa dengan hamzah di dalam dua kalimah. Sebab itulah dinamakan mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bacaannya, kadar harkatnya masih sama, boleh pilih 4 atau 5. Yang kita baca tadi adalah 5 harkat. Suka Ustazah nak ingatkan, apabila daripada Bismillahirrahmanirrahim tadi, kita baca dia secara 6 harkat, kadar 6 harkat, bermaksud satu surah Al-Kafirun kita kena lazimi dengan 6 harkat juga. Tak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim 6 harkat. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun 2. Lepas tu ayat kedua La a'budu ma ta'budun 4 pula. Dia tak sekata, tak selari daripada awal. Okey? Jadi kena daripada awal. Kalau kita dah pilih dia 6 harkat, sampai hujung ayat pun kena 6 harkat. Hujung surah pun kena 6 harkat juga. Okey, ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, dalam surah Al-Kafirun banyak mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kita akan cuba terbiasa dengan hukum tajwid ini bila kita selalu jumpa. Okey, yang pertama ayat ketiga, wala adalah mad jaiz munfasil. Ingat, apabila huruf mad, apa huruf madnya Ustazah? Alif bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. La kalimah yang pertama, antum kalimah yang kedua. Maksudnya dua kalimah, itulah dia mad jaiz munfasil. Okey, tengok alif berwarna merah dekat lam alif tu berjumpa dengan hamzah di dalam dua kalimah. La satu kalimah, antum kalimah yang kedua. Jadi boleh pilih sama ada 4 ataupun 5 harkat. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey. Pertama tadi kita dah jumpa mad jaiz munfasil. Yang kedua, hukum tajwid dalam ayat ketiga ialah antum ikhfa hakiki. Mana satu ikhfa hakikinya Ustazah? Oh, minta maaf.
ikhfa hakikinya terdapat pada yang tulisan warna hijau ni. Nun sakinah, nun mati, nun sukun berjumpa dengan ta. Kita kena dengung 2 harakat. Antum, antum. Jangan lama sangat. Antum. Oh, semata nak suara sedap berlagu tapi dah terlebih. Jangan lebih sangat maksudnya cukuplah 2 harakat. Wala antum abiduna ma a'bud. Abidu, mad asli, bidu, mad asli 2 harakat. Nama, ma a'bud, 5 harakat. Dia sama macam wala tadi, kat sini sama. Dan dia adalah mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad iaitu alif bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Ma satu kalimah, a'bud kalimah yang kedua. Kemudian kalau anak-anak murid ustazah perasan, ustazah ada bunyikan bud. Apa dia bud? Kenapa tak bud? Siapa yang baca bud kurang tepat ataupun salah dari segi hukum tajwidnya. Yang betul ialah kita bunyikan a'bud, bud. Jangan takut-takut. Itu adalah hukum tajwid qalqalah, warna biru ni. Warna biru ni hukum tajwid qalqalah. Qalqalah kubra nama dia. Qalqalah terbagi kepada 2, iaitu qalqalah sughra kecil ataupun qalqalah kubra. Qalqalah sughra kecil apabila terdapat huruf qalqalah di tengah-tengah ayat. Okey, manakala qalqalah kubra iaitu qalqalah besar, kita jumpa dia berada di hujung ayat. Macam inilah lebih kurang. Untuk pengetahuan semua, ada 5 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Semula qaf, ta, ba, jim, dal ataupun baju, da, koto. Okey, senang nak ingat. Okey, bila awak nampak a'bud, kita nak wakaf kat situ, kita nak berhenti bacaan dekat situ, kita mesti bunyikan qalqalah dia. Jangan takut-takut. Sebab biasa ustazah jumpa waktu tasmik kanak-kanak ni, murid-murid ni dia takut nak bunyikan detakan suara. Terlupa ustazah nak sebut. Qalqalah tu apa ustazah? Qalqalah tu ialah detakan suara. Contoh kalau kita baling bola dekat dinding, bola tu melantun tak? Lantunan suara pun sama dengan qalqalah. Lantunan suara ataupun detakan suara. Contoh kalau awak biarkan air dekat sinki tak tutup, dia menitik tek tek tek. Air tu berdetak-detak jatuh, menitik di atas kita punya sinki, bunyi kan? Itu adalah salah satu juga detakan. Kalau bola kita balik kat dinding, lantunan kan, dia melantun, bola tu melantun semula. Itu pun sama juga boleh kita kaitkan dengan qalqalah ni. A'bud. Okey, kita teruskan ayat ke-4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala sama juga mad jaiz munfasil. Kenapa ustazah? Sebab apabila huruf mad iaitu alif jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ana'a mad asli 2 harakat, bidum dengung, tanwin jumpa dengan mim syaddah. Semula tanwin jumpa dengan mim syaddah. Dia membawa hukum wajibul gunnah ataupun idgham. Sorry. Dia adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, kita memasukkan bacaan di dalam huruf tersebut. Ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Nun, ya, mim, waw. Apa dia idgham ma'al gunnah ustazah? Idgham ialah memasukkan bacaan. Dia berlaku apabila tanwin berjumpa dengan mim.
berjumpa dengan mim. Okey? Ma'abadtum, dua harakat mad asli. Abadtum, kita tak ada apa-apa, kita hanya masukkan bacaan. Kita tak bunyi dah dal ya, sebab ada dekat ta tu ada tanda syaddah. Jadi tak adalah qalqalah dekat abadatum, salah. Yang betul abadtum, kita terus masukkan bacaan di dalam ta, sebab di atas ta ada tanda syaddah. Okey, baik. Oh, Allahu akbar. Seterusnya, astagfirullahalazim. Seterusnya ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Semula. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, macam biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Okey, wala mad jaiz munfasil bila huruf mad bertemu dengan hamzah dengan dua kalimah, la satu kalimah, antum pada kalimah yang kedua. Jadi dia adalah mad jaiz munfasil. Antum ikhfa hakiki, antum dengung kan? Ikhfa hakiki sebab bila nun sakinah jumpa dengan ta, ini tak tik tu kan, nun sakinah berjumpa dengan ta, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Antum, kenapa ustazah tak dengung? Mim sakinah jumpa ain, mim sakinah jumpa ain, izhar syafawi. Izhar syafawi jelas bacaannya, tak perlu dengung. Okey, abidu, mad asli dua harakat. Bidu nama, bidu, du tu dua harakat mad asli. Ma'abud, macam tadi juga. Mad jaiz munfasil sebab huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ma satu kalimah, a'bud kalimah yang kedua. Okey, bacaan dia 4 ataupun 5, boleh pilih. A'bud, qalqalah sughra ke kubra? Qalqalah tu terletak dekat tengah-tengah ayat ke dekat hujung ayat? Ya, hujung ayat. Kalau hujung ayat, qalqalah kubra, besar. Kubra, besar. Kubra, akbar, kabara. Okey. Jadi, seterusnya ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Okey. Lakum dinukum. Mim sakinah berjumpa dengan dal. Tak perlu dengung sebab dia izhar syafawi. Hukum mim sakinah. Ya. Hukum mim sakinah, mim mati bertemu dal, tak perlu dengung. Jelas sahaja bacaannya. Di dua harakat mad asli, nukum waliya. Mim sakinah jumpa dengan waw, izhar syafawi juga, bacaannya jelas, tak perlu dengung. Waliyadin. Okey, itu adalah mad arid lisukun. Boleh? Alright, kita boleh ulang semula ya. Sama-sama ikut ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma
lakum dinukum waliyadin. Okey. Kalau anak-anak ustazah baca, tolong pastikan hukum tajwidnya tepat, betul. Sebab okey, yang pertama sekali yang perlu kita titik beratkan ialah tajwid kita. Tajwid yang pertama mesti betul, panjang pendeknya, dengung tak dengung, ya. Makhraj huruf, tempat keluar huruf tu kena bezakan. Alif dengan ain, kan? Ha dengan ha. Okey, ta dengan ta, bezakan. Dan panjang pendeknya. Apa lagi? Yang nombor satu adalah hukum tajwid. Yang kedua baru berlagu. Kalau anak-anak murid ustazah boleh baca dengan tajwid, dah mahir, dah lancar, dah bagus, boleh masukkan dengan berlagu. Sebab kalau berlagu sahaja tanpa tajwid, tak dapat apa-apa. Kita tak nak macam tu. Kita baca, memang kita nak rasa ada roh membaca tu. Okey, biarlah kita ikhlas kerana Allah dengan tajwid yang betul. Dan pada masa yang sama kita seronok baca bila kita dapat bacaan yang berlagu. Okey, ustazah doakan semua anak-anak murid ustazah ataupun yang menonton dapatlah sedikit manfaat daripada video yang ustazah kongsikan ini. Yang mana yang baik datang pada Allah, yang kurang daripada ustazah sendiri. Sampaikan apa yang kita tahu, semoga lebih berkat, lebih bermanfaat. Itu sahaja setakat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.